Tiada banjir besar berlaku akibat air pasang besar. Pembuli pelajar berdepan tindakan gantung sekolah setahun. Dan ejen seleweng kebenaran jual kad SIM Prabaya Telco berdepan tindakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehati sejiwa. Ini N5 edisi Ahad 16 Oktober 2016 bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Untuk lintas langsung negeri-negeri, kita akan bersama dengan Muhammad Afiq Anwar di Johor. Kemudian bersama dengan Muhammad Shah Hashim di Perlis, diikuti laporan dari Sarawak bersama Damia Cassandra Manja dan akhir sekali lintas langsung ke Sabah bersama Adrian Soy. Diteruskan kesediaan anda bersama N5. Limpahan air yang berlaku sejak awal pagi akibat fenomena air pasang besar di beberapa kawasan setakat ini tidak membimbangkan selain pihak berkuasa sentiasa bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Di Johor, 6 daerah yang dikenal pasti berisiko terlibat dengan fenomena air pasang besar setakat ini dilapor dalam keadaan selamat. Daerah terbabit Johor Bahru, Pontian, Batu Pahat, Mersing, Kota Tinggi dan Muar. Tinjauan kru kami mendapati paras air masih di tahap normal walaupun cuaca mendung di beberapa kawasan khususnya sekitar Johor Bahru. Namun, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dalam keadaan berjaga-jaga dan memantau keadaan di kesemua daerah terbabit untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Berdasarkan ramalan Jabatan Laut, akan berlakunya kenaikan air di beberapa kawasan termasuk Jeti Shah Bandar Lama di Pantai Lido. 4 pintu air Majlis Bandaraya Johor Bahru yang mengawal air pasang masuk ke kawasan rendah di tepi laut juga kini beroperasi seperti biasa dengan dikendalikan oleh 8 petugas secara bergilir-gilir sepanjang 24 jam. Baiklah, untuk mengikuti perkembangan lanjut, perkembangan dan persiapan menghadapi fenomena air pasang besar di Johor, kita akan bersama dengan Muhammad Afiq Anwar di studio RTM Johor Bahru. Teruskan Afiq. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Orang awam di Johor dinasihat mengelak sebarang aktiviti di pesisir pantai bermula hari ini hingga 20 Oktober depan. Ia berkata ramalan Berjabatan Meteorologi akan berlakunya fenomena air pasang besar. Berkata itu juga, persediaan rapi telah dilakukan di peringkat negeri dan daerah termasuk keperluan membuka pusat pemindahan. Selain itu, setiap jabatan dan agensi penyelamat yang terlibat sudah dimaklumkan untuk membuat pemantauan berterusan. Apabila dia berlaku, memang antara yang dibincangkan adalah pusat pemindahan sebagai standby apa? Sebagai persediaan, tetapi siap siaga. Beliau yang ditemui media semasa meninjau paras air dan benteng di Sungai Lurus Batu Pahat menambah walaupun paras air laut menunjuk peningkatan sehingga jam 12 tengah hari tadi, setakat ini tiada kawasan dilaporkan ditenggelami air. Orang ramai khususnya yang tinggal di kawasan rendah diingatkan sentiasa berwaspada kejadian ribut petir dan angin kencang yang mungkin membawa kepada fenomena banjir. Terdapat 13 lokasi diramal mencatat peningkatan paras air akibat fenomena tersebut dan pesisiran pantai Johor Bahru dijangka mencatat paras bacaan tertinggi iaitu 3.9 meter. Kerajaan negeri dan persekutuan akan berusaha sebaik mungkin untuk menangani isu hakisan benteng di sepanjang pantai barat negeri Johor yang memerlukan kos baik pulih hampir 1.5 bilion ringgit. Adalah berkaitan keperluan untuk kerajaan membaiki tebing-tebing yang ada dan juga benteng-benteng agak yang mungkin musnah dan sebagainya dibaiki. Dan kita faham bahawa ia memerlukan kos yang banyak bagi.
Dalam pada itu, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM negeri ini sentiasa bersiap sedia menghadapi fenomena air pasang besar. Pengarah APM negeri Kolonel Mak Zain Bujang memaklumkan pelbagai langkah dilaksanakan pihaknya bagi menghadapi sebarang kemungkinan berhubung fenomena ini. Antaranya, anggota APM akan melakukan pemantauan berterusan di kawasan-kawasan yang berisiko dinaiki air, khususnya di kawasan yang telah dikenal pasti. Selain turut bersedia dari segi logistik untuk memenuhi keperluan bantuan ketika bencana. Kita akan menggunakan segala aset yang kita ada di APM Johor seperti pacuan 4 roda, kita ada 10 unit, lori sama ada 3 tan dan 5 tan 10 unit, bot 36, motosikal 4 dan juga ambulans ada 13 unit, di samping life jacket dan sebagainya. Dan kita akan gunakan kalau tidak mencukupi di Batu Pahat, Pontian dan Johor, kita akan pool aset daripada daerah yang lain macam di Muar, Kamat, Keluang, Mersing yang tidak terlibat dengan fenomena air pasang besar. Kekerapan rondaan dan pemantauan turut ditingkatkan iaitu secara berperingkat pada waktu pagi, tengah hari, petang dan juga malam. Anggota di setiap daerah akan bertugas mengikut shift sepanjang tempoh fenomena itu bagi memastikan keadaan terkawal dari semasa ke semasa. PM akan memberi fokus pada 3 daerah iaitu Batu Pahat, Pontian dan juga Johor Bahru. Di sini anggota yang bertugas setiap shift 8 orang. Mereka ini akan membuat rondaan pada tarikh yang dinyatakan tu. Seramai 940 anggota termasuk sukarelawan di seluruh Johor telah bersedia untuk turun padang. APM bersama agensi penyelamat lain juga akan bertindak secara bersama di lapangan jika berlaku bencana. Sementara itu, bagi petani pula khususnya di daerah Pontian disaran sentiasa berhubung dengan Jabatan Pertanian Daerah dalam menghadapi fenomena itu. Selain mendapat maklumat, petani turut diingatkan agar sentiasa merujuk kalender tanaman. Kalau tak ada air, kalau aja lah. Sorry. Menurut Pegawai Pertanian Daerah Pontian Muhammad Taufik Muhammad Yusof, pihaknya sentiasa bersedia membantu para petani menghadapi bencana alam seperti banjir. Antara persiapan yang dilakukan adalah menyampaikan amaran awal tentang paras air dan taburan hujan serta maklumat berkaitan tindakan yang perlu diambil petani kepada jawatan kuasa kampung di kawasan yang dijangka terjejas. Sama ada di peringkat JKK dan sebagainya, berkaitan bantuan-bantuan yang boleh diberikan oleh jabatan lah. Biasanya kita buat edaran makluman sekiranya berlaku banjir, apa tindakan yang orang awam perlu buat lah, terutamanya petani lah. Selain maklumat awal, pihaknya turut menyampaikan maklumat berkaitan tindakan yang perlu diambil selepas berlakunya bencana banjir. Kru RTM Johor turut membuat tinjauan di Tampuk mendapati petani di sana sudah bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Antara langkah yang diambil adalah menghentikan penanaman sementara waktu bagi mengurangkan jumlah kerugian. Tanaman yang bermusim ni kami mendapatkan daripada Pejabat Pertanian iaitu tentang keadaan cuaca dalam setahun itu. Kalau cuaca agak tidak menentu, kita pun kemungkinan akan menangguhkan tanaman. Matilah. Suatu nena mati, saja mati. So tak payah tanam dulu lah? Tak boleh tanamnya lah. Tunggu tengok lah. Kalau dia mati, semua kasih kolek tua buang lah. Sekian paparan berita dari Johor petang ini, kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Terima kasih Afiq dengan laporan lintas langsung dari Johor. Baiklah, masih lagi mengenai fenomena air pasang besar. Air pasang yang berlaku awal pagi tadi turut mencemaskan penduduk Kampung Manis Prai Pulau Pinang. Tinjauan RTM di kampung berkenaan mendapati air mulai naik ke paras 0.3 meter kira-kira jam 1 pagi ekoran hujan lebat yang berterusan. Bagaimanapun, air kembali surut dalam tempoh 2 jam. Pengurusi bertindak masalah banjir Kampung Manis, Muhammad Iqbal Kadir Gani, ketika ditemui memberitahu meski air melimpahi jalan dan halaman rumah, setakat ini belum ada penduduk yang dipindahkan. Mohon kepada kerajaan negeri supaya mempercepatkan proses untuk membaiki apa yang patut di kawasan setinggan yang banjir ni di Kampung Manis ni.
Penduduk bagaimanapun sentiasa bersedia dengan sebarang kemungkinan memandangkan kampung berkenaan kerap dilanda banjir terutamanya ketika air pasang. Banjir ni teruk kok, memang duduk sini ni memang kalau air pasang masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah habis ya. Barang ke apa ada yang rosak apa. Tikar-tikar getah semua habis hancur. Kak minta boleh, kalau boleh kak lah minta tolonglah, macam ni bagi tinggi ke, tinggi rumah ke. Setakat daripada hasil tinjauan, paras air belum lagi menjejaskan kawasan rumah ataupun keluarga-keluarga yang tinggal dekat sini lah. Jadi kita akan buat tinjauan berkala lah. Okey, kita akan lihat dari masa ke semasa, jika memerlukan pusat pemindahan kita akan aturkan daripada segi pusat pemindahan pula. Difahamkan kebanyakan nelayan tradisi terutamanya di kawasan Teluk Bahang tidak turun ke laut sejak beberapa hari lalu berikutan bimbang dengan fenomena air pasang besar. Fenomena air pasang besar turut menjejaskan 3 daerah di Perak iaitu Manjung, Bagan Datoh dan Hilir Perak. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan media menjelaskan kawasan yang paling terjejas ialah Kampung Bagan Pancur, Manjung apabila 15 buah rumah dinaiki air sehingga 0.75 meter. Setakat ini tiada pusat pemindahan dibuka dan air mulai surut sepenuhnya kira-kira jam 8 pagi tadi. Kru kami ke beberapa lokasi terjejas di sekitar Pantai Remis termasuk di Kampung Pancur, Manjung. Beberapa penduduk memaklumkan mereka terpaksa berjaga sepanjang malam agar lebih bersedia sekiranya diarahkan berpindah. Malah ban yang dibina telah pecah dan jalan utama kampung sepanjang 300 meter turut dinaiki air. Kawasan lain yang terjejas di daerah Manjung ialah di Kampung Kayan, Pasir Panjang Laut, Kampung Setiawan, Pantai Tin dan Pelantar Pantai Remis. Di Bagan Datoh pula, 5 kampung iaitu di Bagan Ikan, Bagan Sungai Burung, Bagan Sungai Tiang, Bagan Lipas dan Bagan Pasir Laut turut dinaiki air melepasi paras biasa dan masuk ke halaman rumah sekitar 5 pagi tadi. Di Hilir Perak pula, kawasan yang dinaiki air adalah di Batu 7.5 Batak Rabit, Lorong Kalat Batak Rabit dan Kampung Esok. Daerah Larut Matang dan Selama serta daerah Krian turut dijangka berisiko menghadapi air pasang besar. Namun, belum ada laporan banjir dikeluarkan setakat ini. Dalam pada itu, Pengerusi Jawatankuasa Bencana Daerah Bagan Datoh, Datuk Hamzah Husin ketika dihubungi RTM memaklumkan segala langkah keselamatan sudah pun diambil bagi memastikan situasi tidak menjejaskan penduduk. Sehingga jam 9 pagi ini, air pasang telah surut. Keadaan cuaca di Bagan Datoh agak mendung. Beberapa kawasan kampung yang terlibat oleh air pasang besar pagi tadi kira-kira pukul 4 pagi adalah Kampung Bagan Ikan, Kampung Bagan Sungai Burung, Kampung Bagan Sungai Tiang, Kampung Bagan Lipas dan Kampung Bagan Pasir Laut. Saya juga menerima beberapa laporan terdapat ban yang terhakis akibat air pasang besar dan juga ban yang berlaku kebocoran. Walau bagaimanapun keadaan tidak terjejas teruk dan pihak Jabatan Pengarah dan Saliran telah melaksanakan kerja-kerja perbaikan di ban-ban tersebut. Ban-ban tersebut yang terlibat adalah di Parit 25 Baruh, Hutan Melintang dan juga di Bagan Sungai Belukang. Langkah berjaga-jaga turut diambil pihak berkuasa di Perlis bagi mengelak sebarang kejadian buruk menjelang fenomena air pasang besar. Laporannya dalam lintas langsung bersama rakan setugas Muhammad Shah Hashim di RTM Perlis. Silakan Shah. Terima kasih rakan penyampai Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Ban pantai sedia ada di jajaran pantai Kuala Perlis hingga ke Kuala Sanglang mampu menahan ombak setinggi 3.5 meter. Ketahanan tersebut terbukti berdasarkan kejadian ombak setinggi 3.6 meter yang berlaku pada 8 Mei dan 3.5 meter pada 6 Jun lalu.
Bagaimanapun, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Perlis, Insinyur Najib Abdullah berkata, ombak besar yang dijangka akan berlaku tidak diburukkan lagi dengan angin kencang. Segi pasang tinggi ini saya rasa normal lah bagi saya tu. Saya kata keadaan biasa lah. Cuma yang kita risau bila ada angin kuat. Bila ada angin kuat, berlakunya ombak, dan masa itulah mungkin berlakunya limpahan daripada ombak tu ke pantai, melepasi bahan-bahan pantai yang kita bina tu lah. Dan kita juga tak nafikanlah bahan pantai kita yang ada sekarang ni pun memang rendah. Jadi rendah, dan kita pun dalam proses untuk menaik taraf, meninggikan balik bahan-bahan pantai yang sedia ada. Kerja-kerja membina dan menaik taraf ban pesisir pantai dari Kuala Perlis ke Bukit Putih telah dijalankan hasil peruntukan RM500,000 oleh Kerajaan Persekutuan. Peruntukan turut dipohon bagi menaik taraf ban di Sungai Baru, Sungai Berembang dan Sanglang yang dicadang dibina tahun hadapan. Dalam pada itu, Angkatan Pertahanan Awam Perlis sebagai Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri sentiasa bersedia menghadapi fenomena air pasang besar yang dijangka mencecah paras tertinggi 3.6 meter. Persediaan rapi ini termasuk meningkatkan kekuatan anggota dan logistik. Selain itu, seramai 3,000 orang di bawah pengurusan 100 pengurusi JKKK seluruh Perlis telah dilantik sebagai rakan strategik APM untuk bertindak awal di kawasan masing-masing sekiranya berlaku bencana. Kita dah melantik ramai dah pengurusi JKKK peringkat negeri, dan sekarang ni peringkat untuk kita juga mengadakan latihan untuk mereka, dan sekarang ni peringkat untuk kita mengadakan latihan untuk ahli-ahli mereka. Dalam pada itu, penduduk di kawasan berisiko banjir diingatkan sentiasa berwaspada dan mengikuti arahan agensi keselamatan. Penduduk juga perlu peka dan mengikuti arahan berpindah jika perlu bagi memudahkan urusan agensi keselamatan melaksanakan operasi mereka. Tapi kita tidak boleh ambil mudah, kerana pada tahun 2015 juga kita hanya dapat gambaran bahawa hujan lebat, tetapi akhirnya menjadi satu banjir yang besar yang melibatkan 650 orang mangsa. Jadi kita ambil mudah. Pada 15 sehingga 2019 ni, ombak besar akan berlaku di Selangor, Perak dan juga Kuala Muda. Hari ini kita telah mengambil tindakan dengan menyediakan tempat perpindahan bagi mereka yang terpaksa dipindah. Sebab ombak ni tinggi, dia akan sampai ke tahap yang tinggi pada 17, 18 gitu. Terdahulu, beliau melancarkan jambori di udara Jota Dunia ke-59 peringkat negeri di Dewan Kolej Matrikulasi Perlis. Datuk Seri Syahidan turut menambah, Malaysia mahu penanaman pokok di kawasan bencana berisiko tinggi dijadikan agenda penting ASEAN. Ujarnya, perkara itu disentuh dalam mesyuarat pengurusan bencana peringkat ASEAN di Manado, Indonesia sebelum ini. Perkara tersebut akan dibawa dalam mesyuarat akan datang di Laos sebelum akhir tahun ini supaya langkah itu dijadikan agenda penting ASEAN. Penanaman pokok seperti bakau di pantai dan balak di kawasan tanah tinggi mampu menjadi penahan ombak dan dapat mengurangkan kesan bencana ombak besar, tsunami dan tanah runtuh selain memelihara kawasan tadahan hujan di kawasan Ampang. Setakat jam 2 petang tadi, walaupun paras air laut meningkat, nelayan di Kuala Sanglang Perlis masih ke laut seperti biasa. Ia ekoran tiada angin kencang dan ombak besar. Hasil tangkapan seperti udang masih lumayan, namun tangkapan ikan sedikit terjejas. Buat masalah ni okey lah. Buat masalah ni tak ada ribut, tak ada angin pun lagi. Cuma air ada naik sikit. Tu je lah. Ada yang masih pergi ke laut? Yang pergi ke laut tu masih ada lagi lah. Macam keadaan macam biasa lah, tak ada apa. JT? Cuma JT pun dekat laut pun ada jual ikan, udang pun semua ada lagi. Malam tadi keadaan ayam pasang besar sikit. Tu siang ni dia kurang lah sikit. Ribut apa tak ada? Ribut apa angin pun tak ada lah.
laut tenang aja. Laut tenang. Kalau sebetul-betulnya dia makin tinggi lagi kan. Tapi dah stabil elok lah. Tak ada masalah apa. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Perlis. Kembali ke Angkasa Puri bersama Taufik untuk berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kementerian Pendidikan bercadang mengenakan tindakan gantung sekolah sehingga setahun kepada pelajar yang didapati terlibat dalam kes buli. Pelaksanaan bakal bermula Januari 2017. Justru langkah itu berikutan peningkatan serius kes berkenaan dan hukuman diharap dapat memberikan kesedaran terhadap pelajar supaya lagi mengulangi perbuatan sama. Menterinya Datuk Seri Mahzir Khalid berkata, tindakan berkenaan akan diambil kepada pelajar yang dipercayai menjadi dalang utama atau ketua kepada mana-mana kes buli di sekolah. Manakala pelajar-pelajar lain yang turut serta dalam kes itu akan turut dikenakan hukuman bersesuaian. Selain itu, katanya pelajar terbabit akan ditempatkan di pusat-pusat pemulihan akhlak dan melaksanakan kerja-kerja kebajikan. Contohlah, pelajar tu tingkatan 3. Dia kena duduk peperiksaan PT3. Tapi oleh kerana dialah ketua pembuli, disahkan oleh sekolah, diperakukan oleh lembaga disiplin sekolah, dia tu memang ketua pembuli, maka kita gantung pelajar itu 1 tahun daripada dia bersekolah dan dia kena ambil PT3 pada tahun hadapan. Terdahulu, beliau menyampaikan bantuan projek aktiviti ekonomi tambahan dan laman kebun di bawah naungan Risda di Kampung Lubuk Merbau, Pedu, Kedah. Seramai 198 peserta menerima bantuan tersebut dalam bentuk barangan, peralatan mesin, anak benih dan baja melalui peruntukan lebih RM460,000. Ia antara lain bagi meningkatkan ekonomi dan pendapatan isi rumah pekebun getah di bawah agensi berkenaan. Limpahan air yang berlaku sejak awal pagi akibat fenomena air pasang besar di beberapa kawasan setakat ini tidak membimbangkan selain pihak berkuasa sentiasa bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Di Selangor, fenomena itu yang berlaku mulai pukul 3 pagi hingga 5.40 pagi tadi menyebabkan air naik antara 5.6 ke 5.7 meter dan memecahkan ban pasir di Batu Lima, Jalan Kapar pecah. Bagaimanapun setakat ini, ianya tidak melibatkan risiko besar dan tidak berbahaya. Namun penduduk mahu ban tersebut dibaiki segera. Kejadian itu menyebabkan 3 kawasan mengalami limpahan iaitu Jalan Kebun Baru, Batu Lima dan Kampung Batu Empat di Kapar serta Pantai Baru 23 Sabak Bernam. Akibat benteng pecah, 9 buah rumah dinaiki air setinggi 0.3 meter kira-kira pukul 5 pagi tadi. Bagaimanapun, air mulai surut kira-kira sejam kemudian. Sebelum ini, penduduk menjangkakan benteng itu akan pecah berdasarkan struktur benteng yang dibuat JPS tidak kukuh. Saya terkejutlah kerana adik saya panggil saya. Saya itu pun tak perasan, tertidur kan. Dalam 5.45 lah dia kejutkan saya. Lang, bangun. Dia cakap air dah naik. Terus saya bangun lah. Saya bangun tengok dah air. Nak menyelamatkan pun nak macam mana lagi. Itulah keadaan yang macam itu. Tebing dah dibuat pun pecah juga. Sama juga. Dibuat macam tak buat sama. Kalau saya fikirlah. Bukan sekali 2 kali. Dah tiap kali kena. 1 bulan dekat berapa kali? 2 kali kena. Setiap kali pasangin dia aja kita kena sangkut. Justru penduduk berharap JPS dapat bertindak segera membaiki benteng hari ini sebelum berlakunya air pasang besar yang dijangka boleh mencecah ketinggian 5.7 meter pagi esok. Itulah saya minta JPS tolonglah prihatin, MB ke datang tengok macam mana ketakutannya orang kampung Batu Lima ni dengan kejadian macam ini. Dah banyak kali dah orang-orang kampung semua dah tolong tengok, semua dah buat report semua. Sampai sekarang
barulah sekarang baru nampaklah orang yang datang nak tengok baru bertergesa-gesa sebab benda ni orang tak kena kat diri orang. Kalau cuba terkena kat diri orang, mesti orang rasa macam takut ke apa ke. Ekoran kejadian banjir 24 orang daripada 6 keluarga di Kampung Sri Sekamat dipindahkan ke Dewan Masyarakat Sungai Keramat, Batu Lima yang mula beroperasi pada pukul 10 pagi tadi. Bella, untuk perkembangan terkini situasi di Kampung Tok Muda Kapar, kita akan berlintas langsung dari Pusat Pemindahan Banjir Dewan Tok Muda. Bersama kita untuk laporan seterusnya dari sana ialah wartawan Awaluddin Derani. Silakan Awal. Terima kasih rakan penjampai di Angkasa Puri Muhammad Taufik. Saya kini berada di Dewan Kampung Tok Muda Kapar Kelang untuk memberi gambaran lebih lanjut mengenai perkembangan terkini fenomena air pasang di daerah ini. Dan bersama saya ketika ini adalah pegawai bomba Mauradi Ahmad yang akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai keadaan semasa ketika ini. Ya Tuan, bagaimana dengan perkembangan air pasang pada sebelah petang hari ini? Okey, setakat petang ini air mula pasang pada jam 3 petang dan akan mati pada jam 5.45 petang dengan ketinggian 5.14 meter. Pada paras ini adalah paras tidak membahaya kerana paras tertinggi adalah paras 5.7 meter dijangka pada pukul 6.25 pagi besok. Ini adalah salah satu paras yang tertinggi setakat ini. Okey. Okey Tuan, saya juga dipahamkan terdapat pusat pemindahan yang baru dibuka pada hari ini ya. Boleh Tuan jelaskan sikit dan juga perkembangan terkini di Dewan Tok Muda sini. Okey, mengenai pusat pemindahan bagi daerah Kelang setakat petang jam 5 petang ini kita terdapat 2 pusat pemindahan yang telah dibuka. Okey, yang pertama adalah Dewan Kampung Tok Muda seramai 53 keluarga dengan keanggotaan 236 mangsa. Dan satu lagi adalah Dewan Sungai Keramat Batu Lima Jalan Kapal dengan 7 keluarga dengan 30 keluarga, 30 mangsa. Ya Tuan, saya dipahamkan air akan mula pasang balik pada awal pagi esok. Boleh Tuan jelaskan sikit persediaan pihak bomba untuk perkembangan ini? Okey, bagi pihak bomba sendiri, persiapan telah kami sediakan mengenai lawatan ataupun rondaan setiap 2 jam dan pada masa kemuncak kita akan stay kat sana dengan peralatan yang melengkapi daripada pihak bomba serta agensi-agensi lain telah siap sedia. Okey, terima kasih Tuan kerana sudi bersama pada TM petang ini. Saya rasa untuk itu sekian dulu laporan terkini daripada saya Awaluddin Derani daripada Dewan Kampung Tok Muda Kapar Kelang. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Awal dengan laporan lintas langsung sebentar tadi. Baiklah, lintas langsung negeri-negeri, kita akan teruskan dengan laporan dari Sarawak bersama dengan Damia Cassandra Manja. Silakan Damia. Baik, terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Industri pelancongan di Seri Aman tidak harus bergantung pada satu atau dua produk sahaja. Sebaliknya perlu meneroka lain-lain potensi dalam meningkatkan lagi sektor tersebut. Selain pesta benak, Seri Aman mempunyai potensi pelancongan yang cukup luas sama ada dari sudut alam semula jadi, pertanian, sejarah dan kebudayaan. Ketua Menteri Tan Sri Adanan Satim dalam teks ucapan penangguhan Pesta Benak Seri Aman yang dibaca timbalannya, Dato' Ahmad Douglas Ugat Mas mahu kepelbagaian sejarah di Seri Aman dapat dibangunkan sebagai tambahan pada produk sedia ada iaitu Kubu Elis. Begitu juga dengan Mount Hosana Chapel yang terletak di Jalan Seri Aman Kuching, rumah-rumah panjang dan alam semula jadi yang dilihat mempunyai potensi sebagai tarikan pelancong. Mengenai Pesta Benak, Tan Sri Adanan bangga kerana pesta tersebut berjaya menyatukan seluruh masyarakat negeri ini sejak ia diperkenal lebih 10 tahun lalu. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas ketika ditemu ramah RTM di Studio Mini Rasa FM menjelaskan Kementerian Pemodenan Pertanian dan Ekonomi Luar Bandar yang diterajuinya kini sedang merangka satu pelan dalam mewujudkan satu sistem yang dapat membantu petani memasarkan produk mereka. Ia berikutan setakat ini tidak ada pusat pengumpulan dan sistem pengangkutan yang memudahkan petani memasarkan hasil mereka. Nilai sistem kekal deto tu ianya kentu ke besi sitik tempat untuk kita collecting center. Jadi besi mereka ngambil wah beli dari orang ke dari rumah panjai. Lalu rumah panjai atau ke kampung tu tadi tidak ada transport. Jadi tentu sudah berguna ke transport kena ngangkut
buahnya ngagai collecting center. Nanti sudah ia besi transport dempo tahu mai katanya ngagai collecting center. Hari collecting centernya tadi harusnya baru nyual yang ngagai ni market. Ia besi di Sarawak itu tahu ke baik ke luar negeri. Oleh itu, kementeriannya akan mengenal pasti kawasan yang akan diwujudkan pusat-pusat pengumpulan. Katanya usaha tersebut masih dalam peringkat perancangan dan dijangka dapat dilaksana penghujung tahun ini. Di Miri, polis menembak mati 2 lelaki warga negara asing yang dipercayai terlibat dalam 16 kes samun pelbagai barangan bernilai lebih RM200,000 sepanjang tahun lepas dan tahun ini dalam satu serbuan pada 1 pagi ini. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Sarawak SAC Datuk Dev Kumar berkata, semasa serbuan di sebuah rumah kosong di Luak Bay, kedua-dua suspek dipercayai berumur 30-an telah menyerang polis dengan parang dan melepaskan beberapa das tembakan menggunakan senapang buatan sendiri ke arah polis. So pasukan polis yang berpakaian bulletproof vest polis telah mengarahkan suspek-suspek dalam rumah tersebut untuk membuka pintu. Apabila tiada respons, pasukan polis telah menjalankan serbuan taktikal. Sebaik saja pasukan polis merempuh masuk ke dalam rumah, salah seorang suspek telah melepaskan tembakan ke arah pasukan polis dan seorang lagi telah menyerang dengan parang. So, pasukan polis terpaksa melepaskan beberapa das tembakan ke arah suspek bagi tujuan mempertahankan diri dan juga menghentikan ancaman, dan kedua-dua suspek berjaya ditumpaskan. Tambahnya, pada 5 petang semalam, 2 suspek warga negara asing iaitu seorang lelaki berumur 55 tahun dan wanita berumur 25 tahun yang mempunyai kaitan dengan 2 suspek yang ditembak itu turut ditangkap di sebuah rumah di pinggiran hutan bersebelahan Taman Jelita Miri. Katanya sewaktu tangkapan dibuat, pelbagai barang yang disyaki disamun telah ditemui di dalam rumah tersebut. Beliau menyifatkan kumpulan itu amat berbahaya kerana menyamun menggunakan senjata dan pernah mencederakan mangsa semasa melakukan samun khususnya di kawasan Bakam dan Luak. SAC Dev memberitahu demikian pada sidang media di Balai Polis Pusat Miri. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dalam akaun Twitternya mengucapkan syabas atas kejayaan menempaskan 2 penjenayah tersebut serta merampas napang, peluru dan menyelesaikan 16 kes samun. Turut hadir Ketua Polis Daerah Miri yang baharu, Superintendent Ho Leng Huat. Usaha Jabatan Penyiaran Malaysia RTM untuk mendekati rakyat ternyata berkesan melalui penganjuran program radio di lokasi. Terbaru, Perkhidmatan Bisaya RTM Limbang telah mengadakan program tersebut di Kampung Pengkalan Madang Limbang, sebuah penempatan masyarakat Bisaya yang terletak 35 km dari Bandar Limbang. Ia merupakan salah satu usaha-sama RTM Limbang bersama agensi kerajaan yang lain untuk menyampaikan dasar kerajaan dengan lebih efektif selain memperkenalkan kawasan kampung kepada pengunjung luar. Merapat lagi hubungan dengan penduduk-penduduk kampung yang pendalaman seperti inilah di Pengkalan Madang ni. Inilah peluang supaya Amanita bergerak ke kampung-kampung untuk mendapatkan apa-apa maklumat jenayah. Jadi kami boleh memberikan info-info kepada penduduk kampung tentang cara menangani masalah banjir. Penduduk yang ditemui memaklumkan program tersebut amat bermanfaat dan berharap ia dapat diperluas ke kawasan perkampungan lain. Banyak aktiviti lah pada masa ini. Dari kemarin 2 hari sudah termasuk hari ini lah. Program radio di lokasi Perkhidmatan Bisaya di Kampung Pengkalan Madang ini merupakan yang ketiga dianjurkan selepas Kampung Pengkalan Jawa dan Kampung Tanjung Limbang. Sebanyak 12 agensi kerajaan terlibat dalam program tersebut termasuk Jabatan Kastam, Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan Jabatan Kesihatan. Program lawatan selama 2 hari anak-anak yatim dari Sabah menerusi penerbangan prihatin Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Maswings 2016 ke Bandaraya Miri telah berjaya mencapai objektifnya selain mendapat layanan mesra daripada warga Miri. Pengarah Yadim Sabah Haji Samin Ongki ketika ditemui di RTM Miri menzahirkan rasa puas hati dengan segala program yang dirancang itu. Teruja dengan lawatan ini. Ini adalah kali pertama Yadim dan Maswing membawa anak-anak yatim melawat destinasi di luar Sabah. Saya ucap tahniah kepada Miri kerana telah dipilih sebagai bandaraya ataupun destinasi pertama di negeri Sarawak untuk program lawatan ini. Ujar beliau pihaknya berhasrat untuk meneruskan program itu pada tahun depan dan memilih Bandaraya Kuching, namun semuanya bergantung dengan persetujuan daripada pihak Maswings. Anak-anak yatim yang ditemui turut melahirkan rasa teruja serta merasakan bahawa lawatan seperti itu memberi manfaat kepada mereka. Semoga saya rajin belajar
muasabah diri supaya dapat belajar lagi bagus. Happy sebab dapat pergi Miri. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi tahun depan mungkin. Seramai 40 orang anak-anak yatim melibatkan 4 buah rumah anak yatim terpilih di Sabah menyertai program kerjasama Yadim dan Maswings itu. Baik, saudara, rasakan ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Taufik di Angkasa Puri. Terima kasih Damia dengan laporan lintas langsung dari Sarawak. Baiklah, untuk mengikuti berita perkembangan dari Sabah, kita bersama dengan Adrian Soidi di studio berita RTM Kota Kinabalu. Silakan Adrian. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Perkembangan kes salah guna kuasa 2 pegawai kanan sebuah jabatan kerajaan di Sabah yang melibatkan projek infrastruktur bernilai 3.3 bilion ringgit. Pengarah yang ditahan SPRM pada 4 Oktober lalu telah dibebaskan daripada reman pukul 1.30 tadi di hadapan Magistrate Stephanie Sharon Abi di lokap berpusat IPK Sabah Kepayan. Suspek dibebaskan dengan jaminan SPRM RM500,000 tanpa deposit dengan 2 orang penjamin. Reman terhadap 4 lagi suspek lain akan tamat pada hari Selasa ini. Setakat ini, SPRM telah merakam percakapan 82 saksi berhubung siasatan op-water berkenaan. Timbalan Ketua Pusurujaya Operasi SPRM, Datuk Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan perkara tersebut. Beliau juga tidak menolak kemungkinan lebih ramai lagi saksi akan dipanggil untuk membantu siasatan kes tersebut. Konsert Selembut Bayu bersempena sambutan Hari Jadi Rasmi yang di Pertuan Negeri Sabah ke-63 Tun Dr. Haji Johar Datu Haji Maharudin akan berlangsung malam ini di Dewan Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Rita Aloysius Malik. Silakan. Terima kasih Adrian, salam sejahtera, salam sehati sejiwa. Anda bersama saya Rita Aloysius Malik secara langsung dari Dewan Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS yang mana akan berlangsungnya konsert Selembut Bayu yang bersempena dengan sambutan Hari Jadi Rasmi yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Haji Mahiruddin yang ke-63. Dan ketika ini juga kru bertugas sedang melakukan persiapan akhir untuk konsert malam ini yang akan mengetengahkan konsep persembahan artis lama dan juga baharu. Dan seperti yang kami war-warkan sebelum ini, antara artis yang akan membuat persembahan antaranya Datuk Jamal Abdillah, Ratu Dangdut Malaysia Emelina, artis kelahiran RTM Rosario dan Reynaldo, artis tempatan Fauzia Gambus dan Razalih Kulintangan. Konsert selama 1 jam ini akan diiringi oleh orkestra RTM sendiri di bawah pimpinan Datuk Mozani Ismail dan Jimmy Ali. Dan bagi anda yang mempunyai tiket, saya sarankan anda untuk datang lebih awal untuk mendapatkan kedudukan yang strategik. Dan bagi anda yang bagi anda yang berada di rumah, anda juga boleh mengikuti konsert ini secara langsung di kaca TV anda di TV1 bermula 8.30 malam ini yang akan dikendalikan oleh pasangan pengacara Syahril Sarfuddin dan juga Anisha Daulus. Baiklah saudara, setakat ini dahulu yang dapat saya kongsikan kepada anda. Teruskan menonton TV1. Kita kembali bersama Adrian di studio. Silakan. Terima kasih Rita. Berita seterusnya. Umat Islam di negeri ini disaran merujuk kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah Jahin sekiranya menemui naskah Al-Quran yang meragukan atau palsu dijual di pasaran. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif berkata, ini bagi mengelak sebarang kekeliruan maupun penularan ajaran yang bertentangan serta memesongkan akidah umat Islam. Saya ingin dapatkan maklumat daripada Jahin, adakah perkara ini terdapat di Sabah, sekiranya ada ambil tindakan. Karena ini adalah salah satu perkara yang bertentangan dengan agama dan ia adalah peranan Jahin dan kita menasihatkan orang ramai umat Islam jangan membeli naskah-naskah Al-Quran yang palsu ini.
Menurut beliau, naskah Al-Quran yang diluluskan mempunyai cap keselamatan yang dikeluarkan oleh Keselamatan Dalam Negeri KDN. Datuk Arifin yang juga wakil rakyat membakut ditemui media sempena program Mesra Rakyat P178 Kimanis dan Kenduris Kampung di Kampung Brunei Membakut. Mengenai program berkenaan, beliau berharap pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi akan terus bekerjasama menyuburkan dan mengupayakan semula budaya dan tradisi di kampung, antaranya budaya berurung-urung dan memucang-mucang agar tidak lapuk ditelan zaman. Ini kerana tradisi seumpama merupakan tunjang perpaduan. Usaha Persatuan Alumni Radio Sabah rasa untuk mengekalkan Wisma Radio Sabah di Kota Kinabalu sebagai bangunan warisan sejarah atau Muzium Penyiaran Negeri amat tepat. Bangunan tersebut yang sebelum ini menempatkan konti radio dan studio TV RTM Sabah sebelum berpindah ke kompleks bersepadu KKMM di Kepayan turut mencatat sejarah apabila menjadi lokasi pertemuan dan perbincangan Suruhanjaya Kobold pada Februari 1962. Exko Penerangan Negeri Sabah Datuk Haji Sapawi Ahmad berkata usaha rasa ini akan memberi manfaat kepada generasi akan datang untuk mengetahui sejarah penyiaran di negeri ini. Ini amat penting disuarakan terus dan diberi keberhasilan. Dan saya percaya kerajaan negeri memberikan perhatian yang serius aspek ini oleh kerana ia mempunyai satu aspek nilai secara yang amat tinggi untuk masa depan tatapan anak-anak kita. Beliau ditemui media selepas merasmikan Mesyuarat Agung Rasa kali pertama 2016 di Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden Rasa Datuk Gan Potel memaklumkan Jabatan Audit Negara Malaysia Cawangan Negeri Sabah telah bersetuju menyerahkan kembali tapak warisan Wisma Radio itu kepada kerajaan negeri untuk dijadikan tapak warisan sejarah penyiaran. Ketika ini, Rasa sedang menunggu proses pengeluaran surat permohonan bagi menjadikan wisma berkenaan sebagai warisan sejarah daripada Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah. Memohon untuk tapak itu dijadikan sebagai tapak warisan. Barulah Jabatan Audit boleh mulakan proses untuk menyerahkan tapak itu kepada pihak kerajaan negeri dan daripada Kementerian Pelancongan itu barangkali baru diserahkan kepada Jabatan Muzium Negeri. Sebelum ini, Jabatan Audit Negara Malaysia telah diberi kebenaran dan kelulusan oleh Kerajaan Persekutuan untuk membangunkan kawasan berkenaan sebagai tapak Pejabat Audit Negara Malaysia Cawangan Sabah. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Edwin dengan laporan langsung dari Sabah. Program Anugerah Desa Sejahtera 1 Malaysia ADS 1M mampu menjadi pemangkin kepada inisiatif pemodenan kampung di seluruh negara. Program anjuran Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW itu selari dengan aspirasi Program Transformasi Luar Bandar RTP. Laporan lanjut bersama dengan Andy Reza Rohadian di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang Maips. Silakan Andy. Baiklah, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Sedia maklum, saya masih lagi berada di Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Serdang dan sebentar tadi telah pun berlangsung Majlis Penyampaian Anugerah Desa Sejahtera 1 Malaysia ADS 1M peringkat kebangsaan tahun 2015 yang telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, dan juga hadir sama adalah Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga timbalannya Datuk Ahmad Jazlan dan Datuk Alexander Nantalinggi. Dan seperti yang telah saya maklumkan pada Nasional 1 tengah hari tadi, terdapat 4 kategori yang dipertandingkan, iaitu kampung tradisional, kampung orang asli, kampung baru Cina dan juga rumah panjang. Dan antara aspek yang dinilai bagi ADS 1M ini termasuklah aspek patriotisme, kepimpinan, pendidikan, ekonomi dan keceriaan. Dan untuk mendapatkan perkembangan lanjut dan berkongsi berkenaan dengan ADS 1M ini bersama dengan saya adalah Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Selamat datang Datuk Seri. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kerana bersama kami di Nasional 5. Baiklah Datuk Seri, mungkin boleh kongsikan keberkesanan program ADS 1M ini untuk merancangkan lagi program transformasi luar bandar. Seperti yang kita tahu, transformasi luar bandar ini kita menumpukan kepada bukan saja membangunkan prasarana tetapi juga membangunkan dari segi ekonomi, khususnya dari segi bidang keusahawanan. Jadi dengan adanya pertandingan ini, maka setiap kampung itu akan berlumba-lumba
untuk membangunkan ekonomi dan sebagainya, kerana salah satu aspek atau ciri untuk mereka memenangi pertandingan ini adalah kampung mereka mesti dibangunkan dengan aktiviti-aktiviti ekonomi tertentu dari segi keusahawanan dan juga dari segi kebersihan, dari segi kepimpinan JKK dan sebagainya. Semuanya akan dinilai untuk mereka memenangi pertandingan ini. Jadi jika mereka berlumba untuk kemenangan dan ciri-ciri tadi mereka perlu penuhi. Jadi saya kira kampung-kampung yang di seluruh Malaysia ini tentu saja akan menggandakan usaha mereka untuk meningkatkan ekonomi dan memenuhi ciri-ciri yang ditentukan oleh ADS 1M ini supaya mereka boleh memenangi. Ini bermakna secara sendirinya, tanpa kita suruh pun, mereka akan berusaha untuk meningkatkan pembangunan kampung mereka supaya mereka dapat memenangi pertandingan dan sebagainya. Ini akan membantu kita untuk menjayakan transformasi luar bandar seperti yang saya sebutkan tadi. Datuk Seri, setelah melihat kejayaan ADS 1M ini untuk mencapai matlamatnya, mungkin ada program seumpama ini yang telah dirangka oleh pihak kementerian? Program-program lain sebenarnya program-program yang melibatkan ekonomi, kita ada karnival usahawan desa yang kita adakan setiap tahun dan program-program lain yang melibatkan ekonomi dan sebagainya. Sebab kita lebih nak tumpukan kepada pembangunan ekonomi luar bandar. Jadi program-program yang hampir sama ni akan kita teruskan dengan nama-nama lain. Bagi ADS 1M ataupun ADSIM ini, kita akan anjurkan setiap tahun. Kita anjurkan setiap tahun supaya usaha untuk membangunkan kampung mereka itu berterusan. Akhir sekali, mungkin harapan Datuk Seri mungkin mewar-warkan kepada warga desa lebih banyak untuk menyertai ADS 1M ini pada tahun akan datang? Ya, saya berharaplah supaya pertandingan ADS 1M ini menjadi peransangan atau perangsang kepada mereka untuk membangunkan kampung mereka, bukan saja untuk mengejar hadiah ataupun mendapat anugerah untuk kemenangan setiap tahun, tetapi untuk memastikan kampung mereka dapat dibangunkan demi kepentingan penduduk di luar bandar. Baik, terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, kerana bersama kami di Nasional 5. Baiklah, sebentar itu tadi telah diberikan perkongsian daripada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan kami mewakili TV1 mengucapkan tahniah dan semoga kejayaan yang diraih oleh warga desa pada hari ini dapat menyuntik lebih ramai warga desa dan komuniti desa untuk menyertai anugerah Desa Sejahtera ADS 1M ini pada tahun akan datang. Sekian dahulu, teruskan bersama TV1 untuk perkembangan lanjut berkenaan dengan ADS 1M ini. Kita kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Terima kasih Andy dengan laporan sebentar tadi. Baiklah, beralih ke perkembangan yang lain. Kerjasama 12 tahun dalam bidang penyelidikan antara Universiti Teknologi Petronas UTP dengan College Pembroke University Cambridge dipererat melalui pelantikan Naib Chancellor UTP Datuk Insinyur Dr. Abdul Rahim Hashim sebagai Fellow William Pitt College Pembroke Khamis lalu. Ini merupakan pengiktirafan perkongsian UTP dengan kolej tertua universiti terulung tersebut dalam bidang akademik dan penyelidikan. Dengan dana berjumlah 42 juta ringgit daripada dana penyelidikan petroleum, para saintis kedua-dua institusi pengajian berkenaan kini menjalankan projek penyelidikan Alpha Matrix untuk mengesan pengaliran minyak di laut dalam, sebuah projek yang diharap akan mengubah cara pengeluaran minyak dan memanfaatkan industri minyak dan gas sedunia. Laporan Zahra Osman dari Cambridge. Penghargaan itu merupakan kejayaan bagi UTP, sebuah universiti swasta muda yang mampu berganding dengan sebuah universiti ternama yang berusia lebih ratusan tahun. Pengiktirafan itu juga menjadi penggerak projek Alpha Matrix UTP yang menyaksikan teknologi nano buat kali pertama digabungkan dengan elektromagnetik di laut dalam untuk mengesan pengaliran minyak. Pelantikan Datuk Dr. Abdul Rahim yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang ini sebagai Fellow William Pitt, tokoh Perdana Menteri termuda Britain, sekaligus memartabat dan meletakkan universiti-universiti Malaysia sebaris dengan universiti ternama di peringkat antarabangsa, terutama dalam bidang penyelidikan. Penglibatan ini dengan Pembroke ataupun dengan Institut Cambridge sangat bermakna kepada kami kerana penyelidikan ini adalah pengkhususannya adalah dalam bidang yang agak mendalam, ya, di mana ekspertisnya tidak ada di tempat-tempat yang lain, ya, hanya di Cambridge, dan di situ kami dapat agak menggunakan orang kata software
dan ekspertis yang ada di Cambridge dalam bidang quantum physics, ya, dalam bidang nanoteknologi juga, di mana penglibatan mereka ni akan orang kata memberi lebih berkesan lagi kepada projek yang penyelidikan kita jalankan sekarang. Ya, dari segi ini kami sebagai collaborator kita ada Universiti Teknologi Malaysia UTM sebagai collaborator untuk mengadakan electronic magnetic sensor, ya. Dan penglibatan ketiga-tiga universiti ini diharapkan akan memberi satu outcome yang akan membolehkan satu game-changing teknologi kepada industri oil and gas. One of the specific areas of work that is, we hope, going now to happen is work on how to improve the efficiency of oil extraction. So that you waste much less oil in the process. Now, this obviously is potentially really good for a company like Petronas, but it's also rather good for the global environment because improving the efficiency will mean less environmental impact when oil is being extracted and when some oil is left then subsequently in the ground. Selain daripada projek Alpha Matrix ini, UTP juga bekerjasama dengan College Pembroke dalam bidang program pertukaran para pelajar dan para penyelidik dan sebuah program kepimpinan eksekutif untuk pengurusan universiti. Bekas pengarah berita ehwal semasa yang juga pengarah bahagian rancangan radio Jabatan Penyiaran Wan Bukhari Wan Daud merupakan antara penerima anugerah Pingat Darjah Pangkuan Seri Melaka DPSM yang membawa gelaran Datuk. Anugerah disampaikan Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Khalil Yaakob pada hari kedua penganugerahan darjah dan pingat sempena sambutan hari jadi beliau yang ke-78 di Seri Negeri Air Keroh. Turut menerima anugerah pingat adalah Ketua Bahagian Rancangan Melaka FM Izham Hadi Siddiq dan Jurutera Melaka FM Nurlizah Mat Isa. Terdahulu, Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satin mendahului senarai 372 penerima anugerah darjah, bintang dan pingat kebesaran sesi kedua. Tan Sri Adnan menerima darjah Gemilang Sri Melaka DGSM yang membawa gelaran Datuk Seri. Turut menerima DGSM adalah Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Ali Hamzah dan Ahli Parlimen Jasin Datuk Ahmad Hamzah yang juga pengerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Semalam pada sesi pertama, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun mengetuai 228 penerima. Syarikat telekomunikasi Telco tidak akan terlepas daripada dikenakan tindakan sekiranya membenarkan ejen-ejen mereka menjual kad SIM Prabaya tanpa meminta pembeli mengemukakan pengenalan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari menjelaskan sebagai pihak yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM, semua syarikat telco wajib mematuhi syarat atau prosedur yang ditetapkan. Ini kerana katanya apabila terdapat ketidakpatuhan oleh mana-mana peniaga di bawah mereka, syarikat terbabit sebagai pemegang lesen akan dikenakan tindakan kompaun. Kita boleh bermula daripada 10,000 sehinggalah. Jadi jumlah kutipan secara keseluruhan lah 1 juta lah. Jadi maknanya kalau kita kata tidak ada tindakan yang diambil, tak betul lah. Datuk Jalani Johari berkata demikian selepas menyertai larian sejauh 5 km sempena sambutan Hari Standard Sedunia di Ibu Negara pagi tadi. Jelasnya setakat ini tiada syarikat telco dikenakan tindakan berhubung kesalahan tersebut, namun SKMM sentiasa memantau aktiviti penjualan kad SIM Prabaya oleh ejen-ejen terbabit. Bella, untuk mengetahui keadaan cuaca seluruh negara, kita akan terus ke Met Malaysia bersama pegawainya Siti Aiza Sarmani. Silakan Siti. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Perkembangan terkini Taufan Sarika. Taufan Sarika kini berada kira-kira 300 km ke barat laut Manila, Filipina, iaitu kira-kira 1000 km ke timur laut Kudat, Sabah. Taufan ini bergerak ke arah barat laut menuju ke Hainan dan ia tidak akan memasuki kawasan perairan Malaysia.
Bagaimanapun, kehadiran taufan ini boleh menyebabkan keadaan angin kencang dan laut bergelora di beberapa kawasan perairan, dan kami telah mengeluarkan amaran laut kategori pertama di kawasan perairan Phuket, juga di kawasan perairan Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Juga di kawasan perairan negeri Sarawak melibatkan perairan Rejang, Mukah, Bintulu dan juga Miri, di kawasan perairan negeri Sabah iaitu perairan Sandakan, Kudat, Pantai Barat, Pedalaman dan wilayah Persekutuan Labuan, juga di kawasan perairan perkapalan iaitu perairan Kondo, Reef North, Reef South, Layang-Layang, Labuan Sulu dan juga Palawan. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke hari Rabu hadapan 19 Oktober dan ia berbahaya untuk semua aktiviti bot-bot kecil dan juga sukan rekreasi laut. Sementara itu, kejadian air pasang besar juga turut berlaku dalam tempoh yang sama, terutamanya di sebelah utara, melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga Selangor, dan ia boleh menyebabkan kenaikan paras air laut. Orang ramai yang tinggal di kawasan-kawasan yang terlibat dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati dan mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Sementara itu, cerapan imej radar pada petang ini menunjukkan keadaan cuaca agak lembap dengan hujan pada ketika ini diperhatikan di sebelah utara melibatkan negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga di sekitar negeri Pahang, Terengganu dan juga Johor. Hujan yang sedang berlaku ini dijangka akan berterusan sehingga ke senja dan juga awal malam nanti. Di negeri Sabah, keadaan cuaca pada amnya cerah di kebanyakan bahagian kecuali hujan di 1-2 tempat di bahagian Sandakan. Di wilayah Persekutuan Labuan, keadaan cuaca pada ketika ini diperhatikan tidak hujan. Sementara itu, di negeri Sarawak, keadaan cuaca agak lembap dengan hujan beserta ribut petir diperhatikan pada ketika ini. Tertumpu di bahagian Samarahan, Sarike, Bintulu dan juga di bahagian Kapit yang mana dijangka akan berterusan sehingga ke malam nanti. Dengan itu, sekian sahaja informasi cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Seterusnya, kita tinjau ramalan cuaca untuk sepanjang hari esok bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Perlombaan turun Bukit Basikal Lasak Red Bull Rampage pusingan ke-11 menyaksikan pelumba Kanada Brandon Semenuk mengulangi kejayaan kali keduanya. Perlombaan berlangsung di kawasan gunung berhampiran bandar kecil Virgin Utah menyaksikan seramai 21 pelumba mengambil bahagian mengharungi cabaran menuruni cerun curam dengan pelbagai halangan. Aksi menebarkan itu menutup tirai N5 hari ini. Dengan itu, saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Assalamualaikum, jumpa lagi.